Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan paling menarik mengejutkan kita berlaku di dalam rayuan Syed Saddiq Syed Abdurrahman di Mahkamah Rayuan hari ini. Wah, adakah Syed Saddiq akan dimasukkan penjara atau tidak? Ini ceritanya. Keterangan saksi utama terhadap Syed Saddiq demi puaskan SPRM. Tajuk ini saja menarik perhatian kita. Mengapa sampai ada keterangan saksi utama terhadap Syed Saddiq demi memuaskan SPRM, demi puaskan SPRM? Apa kaitan keterangan saksi utama ini dengan pasukan SPRM? Sebelum kita teruskan, siapa yang ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah, saya tak jual produk, saya hanya kongsi dengan Anda semua. Beli atau tidak terpulang pada Anda. Ada produk dalam beg ini, cepat tekan untuk mengetahui mana satu yang sesuai untuk Anda. Ramai sudah yang beli, ramai sudah yang menikmati keselesaan selepas menggunakan produk ini. Mereka kata bagus dengan harga yang sangat murah, mampu milik. Dan lebih penting lagi, stoknya terhad sepanjang bulan Ramadan ini dan Syawal nanti. Stoknya ada terhad. Jadi beli cepat sebelum kehabisan dan paling penting untuk persediaan raya nanti menjelang Syawal kan. Nanti raya bolehlah bergerak bebas sebab tidak ada gaut. Macam itulah ceritanya. Sediakan payung sebelum hujan. Mahkamah Rayuan hari ini diberitahu bahawa seorang saksi utama pendakwaan berada dalam tekanan untuk memberi keterangan terhadap ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdurrahman, demi memuaskan hati SPRM. Peguam bekas Menteri Belia dan Sukan itu, Hisham Teh Pok Tek, berkata, beliau berhujah demikian hari ini ketika rayuan untuk mengedepikan sabitan bersalah serta hukuman terhadap anak guamnya dalam kes penyelewengan melibatkan dana RM1.12 juta Sayap Pemuda Bersatu Armada. Hisham menegaskan bahawa bekas penolong bendahari Armada Rafiq Hakim Razali yang merupakan saksi pendakwaan ke-13 tidak boleh dianggap saksi yang boleh dipercayai kerana didakwa berada dalam keadaan tekanan dan tekanan mental yang teruk ketika siasatan dan tahanan reman selama 6 hari oleh SPRM. Peguam veteran itu berhujah bahawa terdapat petunjuk jelas bahawa Rafiq memberi keterangan terhadap Syed Saddiq bagi memuaskan hati pihak SPRM. Hisham menjelaskan bahawa semasa pemeriksaan balas oleh pasukan pembelaan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Rafiq bersetuju dengan kenyataan bahawa dia telah dipatahkan oleh SPRM sehingga agensi itu mendapat apa yang mereka mahukan. Terdapat bukti jelas bahawa SP13 telah dipatahkan semasa reman SPRM dan memuaskan hati SPRM dengan memberikan keterangan seperti yang dikehendaki oleh SPRM. Kata Hisham kepada panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Ahmad Zaidi Ibrahim. Rafiq merupakan saksi utama bagi 2 daripada 4 pertuduhan terhadap Syed Saddiq, iaitu pertuduhan pecah amanah CBT melibatkan RM1 juta dan pertuduhan salah guna harta melibatkan RM120,000. Pendengaran rayuan di hadapan panel hakim turut dianggotai oleh Azman Abdullah dan Norin Badarudin akan disambung esok. Pada 9 November 2023, Mahkamah Tinggi mensabitkan kesalahan terhadap Syed Saddiq atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan penggubahan wang haram dan menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun, denda 10 juta serta 2 sebatan. Bagaimanapun pelaksanaan hukuman tersebut ditangguhkan sementara menunggu keputusan rayuan Syed Saddiq di Mahkamah Rayuan. Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan dengan dana RM1 juta daripada Armada Bersatu untuk melakukan pecah amanah CBT terhadap wang tersebut. Kesalahan itu didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB Kuala Lumpur Central, Jalan Stesen Central 2 pada 6 Mac 2020. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pandangan Presiden PAS hadkan Perdana Menteri 10 tahun ditolak oleh bekas imam Masjid Rusila. Baiklah. Sepanjang isu ini bermain di media sosial iaitu pengehadan
Tempo seorang Perdana Menteri menjawat jawatan selama 10 tahun, ramai netizen, saya boleh kata 90% komen netizen setuju. Mereka setuju. Saya pun setuju sebenarnya. Perdana Menteri dihadkan 10 tahun sahaja. Kenapa? Pertama, untuk mengelakkan pemusatan kuasa. Kedua, untuk mengelakkan sakaunya terlalu banyak. Ini 22 tahun, 22 bulan, 33 bulan, 44 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan macam-macam lagi. Boleh berlaku sakau. Bayangkan kalau lebih 10 tahun. Nah, itulah saudara, kenapa jawatan Perdana Menteri perlu dihadkan. Kalau sudah terlalu lama, dia juga akan merasa bahwa Malaysia ini seakan-akan miliknya. Dan dalam tempo yang begitu lama ini, bayangkan betapa sukarnya untuk dikesan lagi salah laku kalau berlaku salah laku. Itu sebabnya harus disokong sebenarnya. Ramai ini yang sangat setuju supaya tempo itu hanya 10 tahun. Jangan sampai lebih daripada itu, kata netizen. Sebelum itu jangan lupa, siapa yang ada kencing manis, tinggi darah dan gout, saya tidak jual produk, saya hanya kongsi kepada Anda semua. Ramai yang setuju bahwa produk ini berhasil, baik, boleh menyembuhkan, dan paling penting ialah murah. Beli cepat sebelum kehabisan stok. Sediakan payung sebelum hujan. Macam itulah. Jangan raya nanti pula kena gout, kan itu masalahnya. Okey. Produk ini halal dan ditanggung baik. Okey, baiklah saudara-saudara sekalian. Pandangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menolak cadangan untuk menghadkan jawatan Perdana Menteri hanya kepada 2 penggal atau 10 tahun sahaja ditolak. Ini kerana amalan Khalifah Islam yang memegang jawatan hingga meninggal dunia bukannya hadis atau ayat Al-Quran yang tidak boleh dipertikaikan. Walaupun begitu sejarahnya, tapi itu bukan ketetapan dari Quran dan hadis. Khalifah dan pemerintahan bukan ketetapan seperti solat atau puasa, katanya. Politik adalah ijtihad dan maslahat umum, kata Ustaz Zulaidin Muhammad, bekas imam Masjidul Sila yang tidak bersetuju dengan pandangan Presiden PAS itu. Beliau berkata, bagi beliau, hukum politik boleh berubah dan kena berubah mengikut maslahat negara. Suruh Haji Hadi baca dalil Quran hadis yang larang. Hukum duduk di situ, katanya. Apa yang berlaku dulu realiti masa itu, bukan ketetapan hukum. Kata beliau mengulas tindakan Hadi menolak cadangan menetapkan had 2 penggal atau 10 tahun untuk seseorang memegang jawatan Perdana Menteri. Hadi dalam tulisannya menerusi minda Presiden PAS berkata, apabila DAP mencadangkan had tempo 10 tahun bagi jawatan Perdana Menteri, tiba-tiba ramai yang berlumba-lumba memberikan sumbangan positif. Kata Hadi, mereka seolah-olah melupakan jahil atau tidak mempedulikan dasar yang lebih penting bagi mencapai wawasan dunia dan akhirat yang kekal mengikut ketetapan Allah mewajibkan Islam memimpin negara, katanya. Hadi juga kata hal ini demikian kerana tanggungjawab tersebut merupakan amanah yang besar daripada Allah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nak bagi cadangan tu, biarlah pakai otak, kata UMNO kepada PAS. Apa cerita ni sampai pemimpin PAS ini mengarahkan supaya pemimpin PAS guna otak, pakai otak sebelum bagi cadangan. Ini betul-betul memang luar biasa. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada masalah kencing manis, tinggi darah, gout, sila tekan produk ini. Saya bukan jual obat, saya hanya kongsikan kepada anda produk yang sudah ramai beli, makan dan sapu. Mereka sembuh dan mereka kata murah belaka. Sebelum Ramadan, sebelum raya Syawal tiba, jangan lupa beli untuk persiapan menyambut Syawal. Takut-takut nanti Syawal pula, raya pula, kena gout, itu yang susah kan. Kita nak bersenang-senanglah waktu Syawal nanti. Kata pemimpin UMNO, nak bagi cadangan pandangan tu, biarlah pakai otak.
itu satu amanat paling keras dan paling panas oleh pemimpin UMNO, yaitu Datuk Lokman Nur Adam, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Beliau mengatakan secara sinis, menemplak Ketua Dewan Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azzamuddin agar pakai otak berhubung langkah menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal. Lokman mempersoal sama ada wujud atau tidak isu nafsu sewaktu Ketua Panel Penasihat State Government 4 SG4 Tun Dr. Mahathir Mohamad menduduki jawatan Perdana Menteri lebih 2 dekad bermula 1981, 22 tahun campur 22 bulan. Itulah Perdana Menteri yang menjadi penasihat PAS. Jadi kenapa PAS tak lihat kiri kanan, terkena pula penasihat mereka sendiri. Kata Lokman, kalau sayalah jadi Perdana Menteri, saya tak setuju hadkan 10 tahun. Lebih-lebih lagi, kalau Saka ada dalam badan, boleh hidup sampai 100 tahun. Lagilah kita tak mahu hadkan hanya 10 tahun, kata Lokman Adam. Wah, sinis luar biasa apa yang dinyatakan oleh Lokman Adam ini. Takkan Putrajaya nak buat perkara baik seperti ini dikatakan mengikut selera nafsu, kata Lokman Adam. Mana otak engkau letak ni, Afnan? Soal beliau. Habis tu, masa zaman penasihat SG4 jadi Perdana Menteri dan berkuasa. Sehingga 22 tahun, campur lagi 22 bulan, kira tak ada nafsu lah tu, kata beliau lagi. Ataupun nafsu dia dah tertutup ketika itu, kata Lokman menerusi TikTok. Terdahulu, Afnan yang juga ahli Parlimen Al-Seta meluahkan rasa tidak senang dengan usaha kerajaan Madani menghadkan tempoh individu menjadi Perdana Menteri kepada 10 tahun sahaja. Afnan boleh pula mendakwa kerajaan kini gigih mahu memindah perlembagaan agar ia dapat mengikut selera nafsu, Putrajaya. Inilah keadaan negara kita sekarang. Negara kita yang majoriti ditentukan oleh mereka yang asalnya minoriti, tulisnya di Facebook pada 16 Mac lalu. Mengulas lanjut, Lokman mempersoalkan mengapa Afnan sebelum ini tidak pula membangkitkan isu bagaimana anak-anak Mahathir mengumpul kekayaan mencecah bilion ringgit. Nak bagi cadangan ke, pendapat ke, biarlah pakai otak yang waras. Jangan nampak sangat kegila babian itu, kata beliau. Ini bukan gila babi, lebih teruk dari itu, gila hadilah, kata beliau. Sampai anak kaya raya tak kira bernafsu ke. Mana anak Mahathir yang menjadi milioner, semua bilioner. Bail out sana, bail out sini. Negara dah macam harta pak dia, kata Lokman Adam. Rosak habis sistem pentadbiran negara disebabkan kroni dan kepentingan peribadi. Itu tidak pula kamu, Afnan, komen dan bangkitkan. Yang 10 tahun ini pula yang dibimbangkan, tegas Lokman. Sehubungan itu, Lokman menasihati Afnan tidak usah terlalu bimbang dengan hasrat menghadkan tempoh 10 tahun untuk Perdana Menteri. Kenapa risau sangat? Sepatutnya sokonglah. Mungkin Perikatan Nasional PN cemburu sebab cadangan tersebut dilaksanakan pada zaman Perdana Menteri ke-10. Macam budak-budak Ketua Pemuda PAS ini. Sebut pasal DAP terus kaitkan kumpulan majoriti dan minoriti. Jadi kepada Afnan Hamim ini, kamu tak perlulah risau. Selagi kita ada perlembagaan dan dipayungi oleh Raja-Raja Melayu, apa yang kamu fikirkan itu tidak akan terjadi, tambah Lokman lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat di dalam media sosial sekarang ialah mengenai pengehadan atau terhadnya tempo seseorang Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri di Malaysia. 99% rakyat setuju dengan cadangan dan mahu digubal perlembagaan, memindah perlembagaan supaya jawatan Perdana Menteri tidak boleh dipegang oleh seorang Perdana Menteri lebih 10 tahun. Anwar Ibrahim sudah setuju dengan cadangan itu. Tapi ada satu pihak yang tak setuju, yaitu Presiden PAS. Presiden PAS tolak tempoh Perdana Menteri 10 tahun sahaja. Mahu sepanjang hayat. 90% rakyat setuju mengatakan bahawa
Perdana Menteri tidak boleh memegang jawatan lebih dari 10 tahun. Tapi tiba-tiba pula Presiden PAS ini kata dia tolak tempoh itu. Ini yang membingungkan ramai netizen. Sebelum kita teruskan, siapa yang ada masalah gout, kencing manis, dan tinggi darah, saya tak jual obat. Saya hanya kongsi kepada Anda, mahu atau tidak terpulang pada Anda. Tapi saya kongsikan, ramai orang sudah beli, ramai orang sudah sembuh, harganya sangat murah. Potongan harga besar-besaran sempena Ramadan ini persediaan untuk Syawal Raya nanti. Jangan pula nanti Raya kena gout baru nak terhege-hege cari ubat. Jadi belilah sekarang selagi harganya masih murah dan stoknya masih ada. Cepat tekan butang produk yang ada dalam video ini. Dan terima kasih kena membeli. Dan terima kasih kena bersedia untuk masa depan. Sediakan payung sebelum hujan. Ini produk halal dan lulus KKM. Saudara, Presiden PAS menolak tempo Perdana Menteri 10 tahun sahaja, mahu sepanjang hayat pula. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menolak cadangan agar tempo seseorang menjadi Perdana Menteri hanya 2 penggal atau 10 tahun sahaja. Dalam tulisannya di minda Presiden PAS, Hadi berkata, kewajiban umat Islam untuk berlaku adil kepada semua mengikut ketetapan Allah. Maka segala urusan umat hanya boleh dikendalikan oleh kalangan yang beragama Islam dan beriman sahaja dengan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Akan tetapi apabila seseorang pemimpin melakukan perbuatan khianat yang menafikan kelayakannya, maka tugasnya hendaklah ditamatkan, kata beliau. Sepanjang sejarah, semua khalifah Islam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin sehingga akhir hayat mereka. Allah telah menetapkan bahawa para anbiya yang membawa ajaran Islam juga berperanan sebagai pemimpin. Selepas kewafatan mereka, tugas itu digantikan oleh golongan yang meneruskan ajaran para anbiya, tulis beliau menerusi Facebooknya. Baru-baru ini, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok mencadangkan agar Perlembagaan Persekutuan dipindah bagi membolehkan seseorang Perdana Menteri hanya boleh dilantik untuk 2 penggal atau 10 tahun sahaja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu menyambutnya dan bersetuju dengan cadangan itu. Ada cadangan yang saya setuju seperti menghadkan tempoh Perdana Menteri kepada 10 tahun. Kerana kita tahu kalau sampai 22 tahun boleh rosak negara, kata Anwar. Hadi dalam tulisannya berkata apabila DAP mencadangkan had tempoh 10 tahun, bagi jawatan Perdana Menteri, tiba-tiba ramai yang berlumba-lumba memberikan sumbangan positif. Mereka seolah-olah melupakan, jahil atau tidak mempedulikan dasar yang lebih penting bagi mencapai wawasan dunia dan akhirat yang kekal mengikut ketetapan Allah yang mewajibkan Islam memimpin negara. Hal ini demikian kerana tanggungjawab tersebut merupakan amanah yang besar daripada Allah, katanya. Bukan sekadar membahagikan jawatan atau memberikan kerja dalam tempoh tertentu kepada seseorang untuk menikmati jawatan, kemudian digilirkan kepada seorang yang lain untuk mengambil kesempatan juga, katanya. Beliau juga kekal dengan retorik bahawa Malaysia adalah milik Islam Melayu yang wajib dipertahankan. Awas berjaga-jagalah terhadap langkah DAP untuk mengambil kuasa dengan melemahkan kedudukan Islam dan bangsa Melayu yang berjenama Islam, katanya pada hari ke-18 Ramadan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.